Selamat bertemu kembali. Ini merupakan panduan setup WordPress ke hosting sendiri langkah demi langkah. Dan anda sekarang berada di modul kedua, kaedah manual bahagian ketiga. Pada bahagian ini, saya akan teruskan dengan proses yang seterusnya. Proses yang kelima yang mesti dilakukan adalah mengupload ataupun memuat naik fail WordPress ke server. Dan langkah terakhir ataupun langkah yang keenam adalah melakukan proses setup ataupun install skrip WordPress tersebut sama ada pada domain, add-on domain, subdomain ataupun pada subdirectory. Sebelum saya tunjukkan proses tersebut, terdapat beberapa tips yang ingin saya kongsikan. Tips yang pertama adalah anda mesti fahami konsep pembinaan database, username database dan password database. Seperti mana yang telah saya tunjukkan sebelum ini, saya telah bawakan satu nama iaitu untuk pembinaan database yang bernama blog.wp. Jadi jika anda perhatikan sekarang, perkataan domainco_blog.wp ini merupakan gabungan antara username account cPanel dan juga database yang telah dibina. Yang mana domainco ini merupakan username untuk account cPanel. Dan blog.wp ini merupakan database yang telah dibina sebelum ini. Samalah juga dengan username yang mana domainco_Rizal. Domainco ini merupakan username account cPanel dan Rizal ini merupakan username database yang telah dibina. Ini anda mesti fahami kedua-duanya. Jangan sesekali anda tertukar. Tips tambahan kedua pula adalah anda mesti ingat add-on domain, subdomain ataupun subdirectory menggunakan database, username database dan password yang sama seperti domain utama. Dengan kata lain, anda mesti menganggap mereka iaitu subdomain, add-on domain ataupun subdirectory ini hanyalah sebagai penyewa sahaja. Sebarang penambahan untuk add-on domain ataupun subdomain mestilah dilakukan di cPanel. Dan yang seterusnya adalah pada bahagian document root ataupun path. Untuk add-on domains, pathnya adalah public_HTML dan juga nama add-on domain tersebut. Sebagai contoh di sini, add-on domain adalah abc.com. Manakala untuk subdomains pula adalah public_HTML dan diikuti slash dan blog. Yang mana blog itu merupakan subdomain. Tips tambahan yang ketiga adalah anda mesti memahami apakah perbezaan antara subdomain dengan subdirectory. Saya bawakan satu contoh mudah. Subdomain biasanya merupakan bahagian yang pertama sekali disebut. Sebagai contoh di sini, saya bawakan nama blog.domaincontoh.com. Yang mana blog ini merupakan subdomain kepada domain contoh. Manakala untuk subdirectory pula adalah sebagai contoh di bawah ini, iaitu domaincontoh.com/blog2. Yang mana blog 2 ini merupakan subdirectory. Kebiasaannya subdirectory berada di belakang domain. Manakala untuk subdomain pula berada di hadapan domain. Tips tambahan keempat pula adalah bagaimana cara untuk membina subdomain dan subdirectory. Mudah saja untuk subdomain, anda perlu login ataupun akses ke akaun cPanel anda dan pilih bahagian domain, subdomain dan create a subdomain. Jadi, setelah anda memilih create a subdomain dan nama yang sesuai, sebagai contoh di sini nama blog, folder untuk blog tersebut akan terbina secara automatik dan juga path akan redirect secara automatik. Untuk subdirectory pula prosesnya adalah sama.
anda perlu login ke akaun cPanel, diikuti dengan memilih bahagian Files, File Manager dan juga New Folder. Dan katakanlah di sini, saya namakan folder tersebut adalah Block 2. Jadi folder ini mesti dibina secara manual. Anda perlu namakan nama folder tersebut. Dan path tidak akan redirect secara automatik. Tips tambahan kelima pula adalah anda mesti memahami ke mana fail-fail WordPress perlu dimuat naik ataupun upload dari local ke server. Local di sini secara mudahnya bermaksud komputer anda dan server di sini secara mudahnya adalah ke akaun hosting anda. Untuk domain anda ataupun domain utama anda mesti upload file-file WordPress ke public_html. Untuk add-on domain, public_html/abc.com, yang mana abc.com itu merupakan add-on domain. Untuk subdomain pula adalah public_html/blog, yang mana blog itu merupakan nama untuk subdomain. Dan sekiranya anda ingin men-setup ataupun install WordPress ke subdirectory, pathnya pula adalah ataupun file-file yang mesti anda muat naik tersebut adalah public_html/blog2, yang mana blog2 ini adalah nama untuk subdirectory anda. Dan ini merupakan tips tambahan yang keenam dan yang terakhir. Setelah anda memuat naik kesemua files tersebut, anda perlu type ke kunci ataupun pada keyboard anda perlu type perkataan yang berkaitan pada browser pilihan anda. Untuk domain utama, anda perlu type nama domain tersebut. Sebagai contoh di sini, domain contoh.com. Sekiranya anda ingin setup WordPress pada add-on domain, anda perlu type nama add-on domain tersebut. Sebagai contoh di sini, abc.com. Sekiranya anda ingin setup WordPress pada subdirectory, anda perlu type nama domain contoh.com/blog2. Dan sekiranya anda ingin setup WordPress pada subdomain, anda perlu type nama blog.domaincontoh.com. Baiklah, saya akan demonstrasikan cara-cara untuk mengupload file WordPress daripada local kepada server. Untuk melakukan proses tersebut, anda memerlukan satu perisian yang telah saya ceritakan sebelum ini, iaitu perisian yang berkaitan tentang File Transfer Protocol ataupun FTP. Terdapat dua perisian percuma yang bagus yang boleh anda gunakan. Yang pertama menggunakan Core FTP Lite ataupun menggunakan FileZilla Client. Untuk contoh ini, saya menggunakan FileZilla Client. Jadi saya akan double klik pada ikon FileZilla Client. Dan ini merupakan paparan utama FileZilla Client. Jika anda perhatikan di sini, terdapat 3 informasi penting yang mesti anda masukkan. Yang pertama adalah pada bahagian host. Bahagian host ini, anda perlu masukkan nama domain.com anda. Manakala untuk username adalah username akaun cPanel anda dan password adalah password akaun cPanel anda. Password akaun cPanel berbeza dengan password username database yang telah dicipta sebelum ini. Okey, saya akan masukkan informasi yang berkaitan. Saya akan ke bahagian host. Masukkan nama domain. Mesti akhiri dengan .com ya. Seterusnya pada bahagian username dan password.
Seterusnya, pada bahagian port ini, anda boleh abaikan saja. Dan langkah yang seterusnya adalah menekan butang Quick Connect. Proses akses ke cPanel telah selesai. Dan anda perasan pada bahagian file name ini terpapar maklumat-maklumat yang berkaitan. Langkah seterusnya adalah mencari file yang bernama public_html pada bahagian file name ini. Kita jumpa dan anda mesti double klik pada public_html ini. Sekiranya anda perasan pada bahagian public_html ini terdapat satu directory untuk add-on domain iaitu abc.com dan juga satu directory untuk subdomain iaitu blog. Kedua-duanya terbina secara automatik seperti mana yang telah saya ceritakan sebelum ini. Jadi, bagaimana pula untuk membina subdirectory? Sebenarnya terdapat dua kaedah untuk membina subdirectory. Yang pertama, anda boleh lakukannya di cPanel. Ataupun yang kedua, anda boleh lakukan menerusi perisian ini. Mudah saja, dengan menggunakan mouse, right click dan pilih Create Directory. Seterusnya, saya namakan directory baru ini, namanya adalah blog 2. Seterusnya, saya tekan butang OK. Dan jika anda perhatikan di sini, blog 2 telah tercipta. Baiklah, untuk memuat naik script WordPress sangatlah mudah. Yang pertama, anda perlu klik pada directory mana yang anda ingin install. Katakanlah di sini anda ingin install WordPress pada nama blog 2 ini, anda perlu double klik dahulu blog 2 ini. Saya double klik. Seterusnya, saya pergi kepada bahagian lokal ini, pada bahagian kiri skrin. Saya double klik pula pada folder WordPress ini. Dan saya pilih semua, select all. Seterusnya saya pilih bahagian upload. Begitulah cara untuk mengupload script WordPress pada subdirectory. Namun untuk contoh ini, saya akan upload script WordPress ini pada domain utama. Jadi saya perlu kembali semula pada bahagian server ini. Saya double klik pada bahagian ini. Dan saya kembali kepada bahagian public_html ini. Seterusnya, sekali lagi, saya ke bahagian lokal. Saya select all. Dan mula melakukan proses upload. Proses upload akan mengambil masa. Dan ia bergantung kepada kelajuan talian internet di kawasan anda. Jika anda perhatikan di sini, file-file yang berkaitan akan mula di-upload daripada lokal kepada server. Memandangkan proses upload ini mengambil masa, saya sarankan agar anda berehat seketika, pergi ke dapur, ambil minuman, minum air, ataupun makan ataupun rehat seketika. Untuk sesetengah orang yang mempunyai masalah kesihatan, masalah penglihatan, saya sarankan agar anda tidak terlalu lama menghadap skrin. Okey, nampaknya proses upload file WordPress telah selesai. Boleh semak di sini ya. Semuanya telah ada. Caranya dengan menekan kekunci F5.
Okey, semuanya telah ada. Langkah seterusnya, anda boleh keluar daripada program FTP ini dengan ke bahagian server, pilih disconnect ataupun cari ikon ini. Dan saya tekan disconnect from the currently visible server. Okey, saya keluar. Sebelum anda melakukan proses setup WordPress ke hosting sendiri, terdapat satu maklumat ataupun satu informasi tambahan yang ingin saya kongsikan. Kebiasaannya setelah anda membeli domain.com anda sendiri, syarikat penyelia hosting akan memberikan satu website default page. Anda mesti delete dahulu fail ini. Ini untuk memastikan proses install akan berjalan dengan lancar. Untuk membuang ataupun untuk mendelete fail ini mudah saja dengan menggunakan perisian FileZilla Client. Anda login dan anda cari file yang bernama index.html. Sebagai contoh di sini, saya telah jumpa dan klik pada bahagian index.html ini. Anda boleh delete fail ini ataupun namakan fail ini pada satu nama lain. Untuk contoh ini, saya namakan ia untuk satu nama lain. Saya pergi ke rename dan saya namakan ianya Syndex. Untuk perhatian, semasa proses install WordPress, fail index.php yang akan memainkan peranan. Okey, kita akan melakukan proses install WordPress. Saya keluar dahulu daripada program ini. Baiklah, dengan menggunakan browser pilihan anda, di sini saya menggunakan Mozilla Firefox. Saya akan type nama domain yang berkaitan. Di sini saya type nama domain contoh.com. Dan ini merupakan paparan utama WordPress installation. Maklumat pertama yang perlu diisi adalah site title. Katakan di sini saya isikan nama blog result. Untuk username, admin ataupun anda boleh namakan ia dengan nama yang lain. Namun saya sarankan agar anda gunakan nama admin dahulu. Seterusnya pada bahagian password. Password terdapat dua option. Yang pertama, anda boleh tinggalkan ianya kosong. Sekiranya anda tinggalkan ianya kosong, WordPress akan menghantar satu generated password yang dicipta secara automatik untuk anda gunakan kelak. Namun saya sarankan agar anda membina dan mengingati password tersebut. Password ini mestilah mempunyai strength indicator yang kuat. Dan WordPress telah menyarankan agar anda membina sekurang-kurangnya password itu terdiri daripada 7 karakter. Dan disarankan menggunakan uppercase, lowercase, number ataupun simbol seperti yang ditunjukkan di sini. Jadi di sini saya akan gunakan password pilihan saya. Medium sahaja. Dan seterusnya, saya akan masukkan email yang berkaitan. Katakan di sini, saya masukkan nama satu email contoh. Dan biarkan cek bahagian ini. Allow my site to appear in search engines like Google and Technorati. Seterusnya, tekan butang Install WordPress. Okey, nampaknya WordPress telah diinstal. Memang sekejap sahaja. Sekiranya anda telah melepasi hingga ke tahap ini, tahniah saya ucapkan. Untuk melihat sama ada proses install ini berjalan dengan sempurna, saya akan klik satu open in ini tab dan saya type nama domain
yang telah saya set up tadi. Dan ini merupakan paparan utama blog.com anda. Untuk contoh ini, nama utamanya adalah blog Rizal dan mempunyai domain iaitu domaincontoh.com. Nampaknya proses install WordPress telah selesai.